Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dikasihi rahmati oleh Allah, abang-abang kakak yang dikasihi rahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan nikmat daripadanya, kesihatan, kehidupan dan keafiatan, terutamanya nikmat iman dan Islam. Untuk dapat sama-sama pada pagi ini kita menyambung semula untuk renungan tadabbur kita menerusi surah Yusuf alaihi salam. Dan pada minggu yang lalu kita ada membicarakan berkenaan dengan tadabbur surah Yusuf alaihi salam sehingga kepada ayat yang ke-103. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung semula pada ayat yang ke-104 sehinggalah kepada ayat yang ke-107 insya-Allah, ya. Sama-sama kita renungkan dan kita ambil pengajaran intipati daripada surah Yusuf alaihi salam. Kerana Allah mensifatkan surah ini sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik cerita yang terbaik di dalam Quran, yang ia memberi maksud adalah merupakan suatu pengiktibaran dan suatu pengajaran yang sangat memberi kesan dan sangat terhubung kait dengan kehidupan seharian kita pada hari ini dan di zaman kita pada ketika ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula pada ayat 104. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Yang bermaksud, padahal kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kepada orang-orang kaum musyrikin Mekah tentang upah bagi engkau menyampaikan kepada mereka ajaran Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu hanyalah merupakan suatu peringatan dan pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala bagi umat sekalian alam. Baik, dalam ayat yang kita bacakan ini jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang beberapa perkara yang perlu kita lihat dekat sini. Yang pertamanya Allah Ta'ala menyebutkan, iaitu saya baca secara maksud umumnya terlebih dahulu, kemudian kita pergi pada tadabburnya. Maknanya Allah beritahu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, khabarkan kepada kaummu, tidaklah kamu meminta kepada mereka itu daripada apa-apa habuan dunia yang seperti mana mereka ingin janjikan kepada kamu, yang seperti mana mereka ingin berikan kepada kamu. Sebab orang-orang musyrikin, mereka menyangkakan Nabi SAW berdakwah di Mekah kerana Nabi ingin mencari pengaruh. Nabi ingin mencari populariti dengan cara Nabi membawa ajaran baharu yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Sedangkan mereka sudah pun menganuti agama itu sekian lamanya. Dan mereka mendapat dikenali, mendapat kemasyhuran, mendapat kedudukan, mendapat kuasa
adalah daripada asbab-asbab kerana ajaran yang mereka pegangi dan anuti itu. Maka sebab itu orang-orang musyrikin Makkah mereka enggan untuk beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan mereka merasakan Nabi SAW sebagai suatu ancaman kepada mereka. Kerana jika Nabi berjaya membawa agama dan ajaran Islam, Nabi akan mendapat penyokong, pendukung yang jauh lebih ramai daripada mereka. Nabi akan mendapat kemasyhuran yang mengatasi mereka. Nabi akan mendapat kedudukan dan kuasa yang mereka rasai sekarang ini. Dan Nabi SAW juga akan mendapat kekayaan daripada hartanah kota Mekah dan sekitarnya berbanding apa yang telah mereka perolehi selama ini. Sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi SAW memberitahu misi dan tujuan dakwah Nabi SAW bukan untuk mencapai segala daripada habuan dunia tersebut. Sebab tu Allah perintahkan Rasulullah bagi tahu pada mereka, wa ma tas'aluhum, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminta daripada kamu alaihi min ajr, supaya kamu bagi upah atas dakwah dan juga ajaran dan agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan baginda nakkan upah supaya baginda menjadi ketua Mekah, bukan baginda nak upah supaya baginda menjadi penguasa Mekah, bukan baginda nak upah supaya menjadi orang terkaya Mekah, bukan baginda nak upah supaya baginda menjadi orang yang paling masyhur, yang paling dikenali, yang paling banyak penyokong di kota Mekah. Tetapi Nabi SAW, kalau kita tengok dalam ayat Quran yang lain, yang mana baginda bersabda, yang mana Allah SWT berfirman, وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Tidaklah aku meminta pada kalian apa-apa habuan yang kalian hendak janjikan kepada aku daripada dunia ini. Cukuplah yang mengganjari aku, yang aku dambakan ganjaran atas apa yang aku sampaikan pada kalian ini adalah pahalanya, ganjarannya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang lain Allah Taala sebut, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidaklah aku mengharapkan melainkan Tuhan yang mengurniakan kepada aku, kerana dialah yang telah menciptakan aku. Kalau kita lihat di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ayat yang kita bacakan ini salah contoh, dalam ayat Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala juga ada berfirman, ya, qul la as'alukum alaihi min ajr illa al mawaddata fil qurba. Allah berfirman, katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, tidaklah aku meminta kepada mereka upah ganjaran, melainkan al-mawaddata fil qurba. Aku menginginkan supaya kalian memiliki sifat kasih sayang sesama kaum kerabat. Kerana Nabi dengan Quraisy memiliki hubungan kekerabatan dari sudut klan, dari sudut suku yang sama. Kenapa perlu mereka memusuhi Nabi SAW? Hanya kerana baginda menyeru mereka kepada hidayah, menyeru mereka kepada iman, menyeru mereka pada kebaikan yang membawa manfaat di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan mereka daripada mudarat di dunia dan juga di hari akhirat. Inilah beberapa ayat Quran yang kita dapat renungkan di sini, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Nabi SAW mengkhabarkan kepada orang-orang kaum musyrikin Mekah kedatangan Nabi, perutusan Nabi membawa risalah kenabian, bukan untuk memburu habuan kemewahan duniawi, tetapi tujuan, motif, dakwah, objektif Nabi SAW adalah untuk membentuk manusia agar terbenanya
iaitu spiritual, kerohanian dalaman mereka, membetulkan akidah mereka, memperbetulkan keyakinan dan iman mereka, dan memperbetulkan fitrah mereka, dan untuk memacu dan juga membimbing mereka supaya mereka berada di atas jalan yang benar, atas jalan petunjuk, dan atas jalan yang membawa kepada mereka keberuntungan dunia dan juga di hari akhirat. Baik. Kemudian hadirin yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dekat sini akan beberapa tadabbur dan pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat yang ke-104. Yang pertama sekali dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya yang pertamanya, apabila kita melakukan kerja-kerja agama atau apa-apa saja yang kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pastikan yang menjadi asas dan tujuan dan objektif utama kita adalah mendambakan kepada ganjaran, habuan, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kita mencari keduniaan semata-mata. Ya, maknanya dekat sini kalau kita melakukan ibadah, kalau kita melakukan dakwah, kalau kita menyeru orang kepada kebaikan dan yang seumpama dengannya, menyebarkan ilmu dan seumpama dengannya, kita menjadikan matlamat yang menjadi keutamaan dalam diri kita adalah untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah lebih besar dan ia adalah sesuatu yang tidak boleh dinilaikan. Walau bagaimanapun, ia tidak menafikan untuk kita mendapat habuan dunia. Cuma ia bukanlah merupakan tujuan utama. Saya sebutkan dalam ayat Quran yang lain, suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang pergi menunaikan haji. Laisa alaikum junahun. Allah menyatakan di dalam kalau kita lihat di dalam juzuk yang kedua, juzuk yang kedua dalam suratul Baqarah, misalnya contoh kalau saya boleh sebutkan ayatnya, ya, boleh rujuk pada ayat 198 yang mana Allah berfirman, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Baik, Allah berfirman, laisa alaikum junah, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu ingin mencari, kamu pergi haji tu kerana kamu nak cari beberapa kurniaan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kamu. Ya, maksudnya kalau kita pergi buat haji, kita nak cari kurniaan Allah, macam kita nak dapatkan makanan, nak beli barangan itu, nak beli barangan ini. Allah Ta'ala kata tidak ada dosa, tidak ada salahnya. Tetapi janganlah sampai itu menjadi tujuan utama kamu. Ya, menjadi matlamat dan tujuan utama kamu, yang menyimpangkan kamu daripada tujuan yang sebenar, iaitu untuk mengerjakan ibadat haji. Ini yang disebutkan dalam suratul Baqarah pada ayat 198. Di sini jelas menunjukkan kepada kita, para ulama ada berbahas berkenaan dengan hukum mengambil upah daripada mengajar Quran, dan hukum mengambil upah daripada sesuatu ibadat yang kita kerjakan dan sebagainya. Dan majoriti para ulama membenarkan perkara ini berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Nabi SAW, yang mana ada seorang sahabat Nabi dalam riwayat Muslim, riwayat sahih, apabila ia pergi merawat seorang penghulu kampung yang telah disengat oleh binatang berbisa, lalu dia membacakan suratul Fatihah, dengan izin Allah ia sembuh. Kemudian pengetua ataupun ketua kampung itu telah menghadiahkan kepadanya beberapa ekor kambing. Dan atas sebab itulah ia telah ambil dan beritahu kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih baik
upahnya melebihi daripada upah Al-Quran. Ya, maknanya baginda mengiktiraf dan mengizinkan sahabat tadi mengambil upah daripada bacaan Al-Fatihah yang telah ia rawatkan kepada ketua kampung yang telah disengat binatang berbisa. Walau bagaimanapun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada hadis ini, jika kita diberi upah atas sesuatu ibadah, kita tidak mengharapkan upah itu. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Namun jika orang memberi upah itu kepada kita, kita jangan menolaknya. Kerana ia juga adalah sebaik-baik upah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kerana atas pekerjaan yang mulia yang telah kita lakukan. Walau bagaimanapun di dalam hadis Nabi SAW, baginda juga ada memperingati kita tentang beberapa perkara. Tentang beberapa perkara yang kita perlu fahami daripada ayat ini. Ya. Yang mana baginda menyatakan dalam sebuah hadis larangan Rasulullah SAW supaya kita berlebih-lebihan sehingga memperalatkan Quran untuk memburu kekayaan. Ini Nabi larang. Boleh rujuk di dalam hadis Nabi SAW, ya, yang mana di dalam hadis Nabi SAW yang juga disebutkan oleh Imam Syafi'i dan juga disebutkan di dalam riwayat Tabrani, Baihaqi dan selainnya, baginda bersabda bunyinya, Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi wala tastakthiru bihi wala tajaffu anhu wala taghlu fihi. Nabi suruh kita baca Quran, tapi Nabi larang kita daripada Quran 4 perkara. Ingat ya, Nabi larang kita 4 perkara daripada Quran. Yang Nabi suruh kita daripada Quran ada banyak lah. Nabi suruh kita baca, Nabi suruh kita tadabbur, Nabi suruh kita faham, Nabi suruh kita amal, Nabi suruh kita belajar, Nabi suruh kita mengajarkan, Nabi suruh kita menyebarkan, Nabi suruh kita untuk amalkan Quran, berhukum dengan Quran dan banyak lagi. Ini semua ada dalil-dalilnya. Cuma dalam itu dari segi suruhan. Dari segi larangan ada 4 perkara Nabi larang kita dari Quran. Yang pertama Nabi kata wala ta'kulu bihi. Jangan kamu makan dengan Quran ini. Makan. Apa maksud makan dengan Quran? Ulama menyatakan iaitu kamu menjadikan Quran itu sebagai perantaraan alat untuk kamu memakan harta orang lain dengan Quran. Contoh, kamu menggunakan ayat Quran untuk kamu tipu orang lain supaya kamu boleh makan harta orang lain secara batil. Haram. Tidak boleh. Tak boleh mempergunakan Quran, menjadikan Quran sebagai alat untuk kita makan harta orang lain secara batil. Ini kita kena waspada. Jadi jangan sampai kepada peringkat kita bagi tahu ke orang tu, kita tipu dia, kita peralatkan dia, sehingga kan kita nak memperdayakan dia dengan mengguna ayat-ayat Quran. Ayat Quran ni menunjukkan puan atau tuan kena infak. Dan infak tu adalah kepada saya. Kita gunakan ayat Quran untuk menyesatkan orang lain, memberi tafsiran yang menyesatkan, memberi tafsiran yang menyelisihi para ulama jumhur ataupun para salafus salih, dengan tujuan untuk menipu orang lain supaya kita dapat memakan harta orang lain secara batil. Ini Nabi larang. Jangan. Quran akan melaknat orang macam ni. Quran tak akan membela orang-orang yang seperti ini walaupun dia baca Quran. Dalam dia baca, dia gunakan ayat Quran yang dia baca untuk tipu orang lain. Quran tak akan bela dia, tak akan memberi syafaat padanya pada hari kiamat. Yang kedua Nabi larang, wala tastakthiru bihi. Nabi SAW suruh kita baca Quran, tapi Nabi kata
jangan kamu minta untuk memperbanyak-banyakkan dengan Quran itu. Jangan salah faham. Bukan jangan banyakkan baca Quran. Tak. Maksud dia, jangan kamu kumpul kekayaan dengan Quran. Oh, boleh nak belajar Quran dengan saya. Tapi dengan syarat, kamu kena bayar pada saya RM1,000. Ataupun kita letak harga yang tak mampu untuk orang yang ingin belajar Quran untuk mempelajarinya. Maknanya di luar daripada kemampuan seseorang. Kalau kamu tak boleh bayar, kamu tak boleh belajar Quran daripada saya. Kamu tidak boleh ambil ilmu Quran daripada saya. Ini Nabi larang. Nabi larang perbuatan seperti ini. Kerana apa? Kerana perbuatan seperti ini membawa kepada kita baca Quran bukan lagi kerana Allah. Kita baca Quran disebabkan kerana kita nak kekayaan. Kita nak kumpul harta. Kita nak kumpulkan kemasyhuran. Kita nak kumpulkan kekayaan. Dengan tujuan yang berbeza, mengalihkan nawaitu kita. Bukan tujuan kita nak mengajar orang. Bukan tujuan kita nak beri kebaikan pada orang. Bukan kita nak berikan perkongsian kepada orang lain manfaat. Tapi dengan tujuan yang salah. Maka Nabi larang. Walaupun dia baca Quran, dia tak dapat ganjaran daripada bacaan Quran itu. Yang ketiga Nabi sebut, wala tajuffu anhu. Jangan kamu meletakkan jafwah, kekerasan dengan Quran itu. Jafah maknanya benda yang keras, menjauhkan. Maknanya Nabi, ada orang dia baca Quran, tapi dia menjadi jauh dengan Quran. Dia menjadi kasar walaupun dia membaca Quran. Ini yang paling kita khawatir. Banyak orang baca Quran, tapi kita tak nampak macam mana Quran itu melembutkan hati dia. Macam mana Quran itu menjadikan dia seorang yang berkepribadian yang baik. Ini menunjukkan ada jafwah, satu kekerasan di dalam hatinya. Kenapa? Yakni bagi orang yang membaca Quran, tapi dia tak faham Quran. Dia baca Quran, tapi dia tidak beramal dengan Quran. Dia baca Quran, tetapi dia tidak mau mentadabbur Al-Quran. Subhanallah. Bayangkan ya, kalau orang yang baca Quran, tetapi Quran tidak melembutkan, melunakkan hati dia. Quran tidak menjadikan perlakuan dia itu menjadi perlakuan yang berakhlak seperti Quran. Seperti mana Sayyidatina Aisyah bila ditanya, bagaimana akhlak Nabi ketika berada di rumah? Maka kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Maknanya dekat sini, kalau siapa membaca Quran, Nabi kata, iqra'ul Quran. Bacalah kamu Quran. Tapi jangan kamu menjadi kasar dengan Quran ini. Maknanya, janganlah kamu itu bertentangan dengan apa yang ada pada Al-Quran itu. Kemudian yang terakhir, Nabi sebut larangan yang keempat, wala taghlu. Wala taghlu fi. Jangan kamu melampaui batas terhadap Quran. Ini yang seperti mana Allah juga sebut dalam Al-Quran yang lain. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas di dalam agama kamu. Maksudnya dekat sini, ada orang baca Quran tapi dia melampaui batas. Bagaimana melampaui batas yang dimaksudkan? Yang disebutkan oleh para ulama, apabila melampaui batasnya itu dengan beberapa cara. Yang pertama, iaitu dengan melampaui batas, iaitu dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan tafsiran yang salah. Perkataan az-zikir dalam Quran disebut tafsiran yang lain, menyelisihi, menyalahi tafsiran para ulama-ulama tafsir. Contoh Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Zikrillah kat itu ulama tafsir khutbah. Tapi dia bagi tafsir lain. Maknanya kalau orang berzikir sebut subhanallah subhanallah, jangan jual beli. Jadi menafsirkan tafsiran yang salah, ini juga termasuk benda yang melampaui batas.
Ya, melampaui batas. Jangan kamu berniaga, kerana berniaga boleh melalaikan kamu daripada berzikir pada Allah. Dia tafsirkan begitu. Ini melampaui batas, kerana dia menyalahi tafsiran para ulama majoriti mufassirin. Ya. Demikian juga termasuk orang yang melampaui batas bukan dari sudut tafsiran sahaja, tetapi melampaui batas itu sehingga dia menjadi radikal dengan menafsirkan Quran mengikut hawa nafsu. Tak mengikut metodologi, tidak mengikut kaedah-kaedah usul tafsir yang telah ditetapkan, yang telah disusun oleh para ulama yang terdahulu. Yang ni pun kena hati-hati, ya. Sebab ramai orang yang bila dia baca Quran, misalnya contoh saya sebutkan kenapa ada golongan radikal di dalam Islam yang terlalu ekstrim. Bila dia baca Quran, Allah kata faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik kat mana kamu jumpa mereka. Oh, dia kata Quran suruh kita bunuh. Jumpa je bunuh. Jangan tanya apa-apa. Ini sangat bahaya. Sedangkan Quran menyatakan ayat itu kalau dalam situasi perang. Kalau situasi perang, jumpa mereka bunuh. Tapi kalau bukan situasi perang, jangan sembrono membunuh. Sebab itu, benda ini boleh membawa kepada kemelampauan batas. Seperti Alkitab, mereka tukar, sembunyikan ayat Allah. Ada ayat Quran, kita sembunyikan hukum dia. Melampaui batas. Ada sebahagian itu kita buang daripada Quran, buat versi Quran baru. Itu melampaui batas. Jadi sebab itu, Alkitab mereka baca kitab, tapi mereka melampaui batas pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita termasuk dalam golongan yang sedemikian. Ya? Baik. Kemudian itu pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil. Kemudian kita lihat semula pada ayat yang ke-104 ini. Ayat ini juga memberitahu kepada kita tentang apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, Nabi tidak meminta kepada kita habuan dunia. Tapi Nabi meminta kita apa? Ini kita lihat, yang mana para ulama mengatakan, yang disebut para ulama tafsir menyebutkan, yang Nabi mintakan yang pertamanya adalah untuk mereka beriman kepada Allah dan kepada kerasulan baginda dan syariat baginda. Nabi diutuskan, semua para Nabi dan Rasul diutuskan, tidak meminta supaya mereka dikurniakan habuan dunia. Sebaliknya setiap para Nabi meminta supaya mereka beriman kepada Allah. Ini kita boleh lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui firman Allah sekejap, ya. Baik. Misalan contoh disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utuskan pada setiap umat kaum itu rasul, melainkan tujuan rasul itu, perhatikan, pertama, u'budullah, ajak mereka supaya beriman pada Allah, mengesakan Allah, mentaati Allah, menyembah Allah Ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhi syirik, menyembah berhala, menyembah syaitan, mentaati orang-orang yang kufur, yang fasik dan sebagainya. Ini adalah asas yang pertama, sebab Rasul itu diutuskan. Jadi Allah suruh Nabi SAW bagi tahu, Nabi diutuskan bukan kerana nak kuasa, nak itu dan nak ini, tetapi Nabi nak memperbetulkan akidah, memperbetulkan tauhid, memperbetulkan iman. Ini asas perjuangan para Nabi dan Rasul. Bukan bermakna Islam menafikan dunia. Tak. Tetapi maknanya dekat sini, bila semua orang itu ada iman yang benar, ada agama yang benar, kemudian mereka dapat kuasa, mereka dapat kedudukan,
mereka akan menguruskan kuasa dan kedudukan, kekayaan dan segala habuan dunia itu dengan mengikut perkara-perkara lunas agama dan berpandukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya benda itu membawa manfaat, kemaslahatan dan menjauhi kezaliman dan ketidakadilan. Ini maknanya benda yang asas yang pertama, yang paling penting, nikmat yang paling besar dalam hidup kita ini, yang disebabkan kerana itulah Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul, iaitu nikmat Tauhid. Daripada Tauhid ini lahirnya iman. Ingat, semua iman datang daripada Tauhid. Apa itu Tauhid? Bila kita kenal Tuhan yang ciptakan kita, dan bila kita mengesakan Tuhan yang menciptakan kita, dan bila kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Ini lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Tak ada gunanya orang yang hidup dekat dunia dengan penuh keseronokan dan kenikmatan, tapi dia pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia tidak mengenal Tuhan yang menciptakan. Dia tidak pernah menyembah Tuhan yang menciptakan. Dia sebenarnya adalah orang yang tidak mendapat apa-apa nikmat. Sebab nikmat dunia itu akan berakhir di dunia sahaja. Sedangkan nikmat iman itu akan membawa kepadanya jaminan syurga Allah dan juga ganjaran Allah yang lebih besar di hari akhirat kelak. Dan banyak lagi lah dalam ayat-ayat Quran yang lain yang semuanya disebutkan para rasul menyuruh supaya menyembah Allah. Contoh surah Nuh, disebut ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, takutlah pada Allah dan taatlah pada perintahku. Ini rasul. Yang kedua, rasul itu diutuskan supaya menyuruh manusia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ingat ya, setiap para nabi dan rasul bukan saja diutuskan untuk menyembah Allah, mengesakan Allah, membenarkan kerasulannya dan juga mentaati kepada syariat dan ajarannya, tapi juga mengikhlaskan setiap amalan kita kepada Allah. Ini juga misi Rasul. Maknanya, benda antara yang nikmat kedua yang sangat penting selepas iman adalah ikhlas. Berapa ramai orang yang beriman tidak ikhlas? Ya? Berapa ramai orang yang beramal tidak ikhlas pada amalan dia? Yang kita nak cari orang yang ikhlas, kerana mereka adalah golongan yang sedikit di kalangan orang-orang yang beramal. Apatah lagi orang yang tak beramal, memang mereka tak akan merasai keikhlasan. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam Quran, ya, kalau kita lihat dalam Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman. Misalnya Allah Taala berfirman di dalam surah Bayyinah ayat kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka disuruh oleh para rasul untuk menyembah Allah, melainkan apa? Mukhlisin, ikhlas. Sebab itu kalau kita buat amal apa pun dekat dunia ini, kita tidak ikhlas, kita campur adukkan Allah dan dunia di dalam tujuan kita, kita takkan dapat apa-apa di hari akhirat. Dia adalah ibarat orang yang menuangkan air di dalam bekas yang bocor. Dia rasa air yang dituangkan itu sudah masuk, tapi dia terlupa bekas itu sebenarnya ada kebocoran, yang mana tidak akan menjadi simpan bekalannya yang boleh dia manfaatkan pada hari kemudian. Ya, macam orang dapat duit yang banyak, tapi dia lupa dia ada hutang yang banyak. Jadi dia masuk simpan duit dia tu akan habis kerana dilunaskan hutang-hutangnya yang lebih banyak daripada apa yang ia hasilkan. Ini menunjukkan pada kita tujuan yang kedua yang Nabi minta kepada kaum Quraisy adalah untuk ikhlaskan amalan mereka. Ya? Baik. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang disebutkan apa yang diminta oleh para rasul itu adalah meminta agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maksud bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini yakni supaya mereka menjadi orang-orang yang takut berbuat kejahatan, takut berbuat dosa, takut berbuat keingkaran, takut kepada ancaman azab, takut kepada hukuman dan pembalasan musibah dan yang seumpama dengannya. Ya, ini juga adalah tujuan yang ketiga kenapa para rasul itu diutuskan. Ini kita boleh tengok melalui beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali di dalam ayat Al-Quranul Karim. Misalnya contohnya kita boleh tengok di dalam banyak ayat ya. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara umpama contohnya yang mana disebutkan fattaqullaha wa ati'un. Dalam surah Asy-Syu'ara kalau kita tengok diulang-ulang perkataan ini setiap kali diiringi dengan cerita para nabi lebih daripada 9 kali. Cerita je para nabi, Allah akan cakap. Nabi tu akan kata fattaqullah wa ati'un. Cerita nabi lain pula akan cakap pada kaum dia fattaqullah wa ati'un. Nak menunjukkan pada kita antara tujuan nabi diutuskan adalah supaya menanamkan dalam diri kita perasaan takwa, elemen takwa. Apa itu takwa? Imtithali awamiri wajtinabu nawahi. Nak ajar kita menjadi seorang hamba yang taat, yang disiplin. Semua yang Allah perintahkan, kita buat, kita jaga. Dan semua yang Allah larang, kita jauhi dan kita tinggalkan. Kita ada rasa takut kalau kita tak laksana perintah Allah. Dan kita akan ada rasa takut jika kita mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini adalah antara sebab para nabi diutuskan. Sebab itu kalau kita tidak ada perasaan takwa dalam diri, kita tidak akan ada perasaan malu dalam diri. Sebab ulama mengatakan takut, sifat takut ini dia melahirkan sifat-sifat yang baik lagi di dalam diri kita. Dia memberanakkan dia melahirkan banyak lagi sifat-sifat yang baik. Sebab tu bila orang tak ada perasaan takut, dia tak ada perasaan malu. Ya. Bila dia tidak ada perasaan malu, dia akan berbuat apa-apa sahaja yang dia kehendaki. Ya, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa segan dan silu. Baik, itu antara perkara yang diperintahkan, tujuan diutuskan para nabi dan rasul kepada umat-umatnya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat pengajaran yang seterusnya daripada ayat yang ke-104 dalam surah Yusuf alaihi salam, iaitu berkenaan dengan fungsi Al-Quran. Ayat ini di hujungnya perhatikan Allah Ta'ala sebut in huwa illa zikrun lil alamin. Perkataan huwa itu ulama tafsir merujuk kepada dua. Pertama, huwa adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, huwa itu adalah Quran. Maknanya kalau kita ambil tafsiran pertama, dan Nabi Muhammad itu adalah pemberi peringatan untuk sekalian alam. Atau kalau kita ambil tafsiran yang kedua, dan tidaklah Quran itu melainkan peringatan untuk sekalian alam. Baik, dekat sini menunjukkan kepada kita, pengajaran yang ketiga pada ayat yang ke-104 ini, bahawasanya Nabi dan Rasul itu adalah pemberi peringatan. Adapun Quran itu adalah merupakan peringatan. Ingat ya, Nabi dan Rasul pemberi peringatan yang menceritakan kepada kita peringatan itu, peringatan ini. Tapi sumber peringatan itu adalah Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sifat Quran. Seperti Allah berfirman, kalla innaha tazkirah. Sesungguhnya tidaklah Quran itu melainkan dia adalah pemberi peringatan. Dan
Dalam surah Al-Insan, umpamanya Allah sebut, Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya Quran ini adalah merupakan peringatan. Dan sangat banyaklah dalam ayat Quran Allah sebut, fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling daripada Quran? Sedangkan Quran adalah untuk memberi peringatan kepada mereka. Baik. Dekat sini kita nak lihat beberapa perkara. Yang pertama, apakah peringatan-peringatan yang dibawa oleh Quran? Ya, apakah peringatan-peringatan yang dibawa oleh Quran? Yang pertama, kalau kita lihat kalau saya nak senaraikan banyak, cuma saya sebut berdasarkan beberapa pilihan-pilihan yang saya petik daripada ayat Al-Quranul Karim. Ya. Baik, yang pertama, kalau kita lihat ayat Al-Quranul Karim ini, yang seperti mana disebutkan, adalah membawa peringatan berkenaan dengan hari kiamat, atau hari pembalasan, ataupun hari hukuman. Ini kita boleh tengok di dalam ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan di dalam banyak. Misalnya contohnya, Allah ada menyebutkan di dalam ayat yang ke surah Safat, ayat yang ke 155. Afala tatadhakkarun, ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat. Demikian juga Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang peringatan berkenaan dengan api neraka. Ini juga disebutkan juga dalam ayat Quran. Demikian juga disebutkan peringatan berkenaan dengan balasan kepada orang-orang terdahulu yang telah mengingkari dan mendustakan para rasul, dan juga mendustakan kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Ini semua adalah bentuk-bentuk peringatan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Baik, yang saya nak sebutkan di sini, iaitu pengajaran penutupnya pada ayat 114, iaitu kepentingan kita melakukan tazakkur. Ya, kita melakukan tazakkur. Apakah yang dimaknakan dengan tazakkur? Quran kita ada yang pertama namanya tadabbur. Ini ulama, saya baca dalam tulisan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Raisuni, dia kata Quran ini kita ambil, kita berinteraksi dengannya dengan melalui beberapa jalan. Yang pertama dinamakan sebagai tadabbur. Ingat ya, nama dia apa dia? Tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur ni kita baca ayat Quran tu, kemudian kita ambil pengajaran secara umum daripada ayat tadi. Secara umum ya, bukan secara terperinci, bukan secara tersirat, tapi secara tersurat. Oh, ayat ni cerita tentang kaum Ad dibinasakan kerana kaum Ad itu telah ingkar dan mendustakan nabinya yang diutuskan padanya, iaitu Nabi Hud. Itu pengajaran umum. Ya, supaya kita jangan mendustakan, kerana akibatnya adalah diperlakukan seperti kaum Ad. Itu namanya tadabbur. Yang kedua, nama dia ta'ammul. Ta'ammul. Ta'ammul ini dia berbeza sikit. Ta'ammul, kita baca ayat Quran dan kita cuba mencari pengajaran yang tersirat daripada ayat itu, yang Allah Ta'ala ingin sampaikan. Contoh, kalau kita baca kisah kaum Ad, umpamanya, secara umum Allah binasakan kaum Ad kerana mendustakan Nabi Hud AS dan ingkar kepada Nabi Hud AS. Itu tadabbur. Tapi kalau kita ta'ammul, kita renungkan balik secara dalam, kenapa kaum Ad ini tak beriman kepada Nabi Hud dan mengingkari ajaran Nabi Hud? Apa sebab dia? Kita ta'ammul. Oh, rupa-rupanya kita dapati sikap yang menyebabkan kaum Ad tidak beriman kepada Nabi Hud alaihissalam kerana merasa keujuban diri mereka. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu, kaum Ad adalah kaum yang paling kuat. Irama dzatil iman.
yang mana mereka boleh membuat satu benda yang tak mampu dibuat oleh orang-orang yang sebelum daripada mereka. Ya, yang mana Allah Ta'ala sebut kanu asyadda minkum quwwah, mereka tu lebih kuat, lebih gagah. Jadi sebab mereka rasa diri mereka besar, mereka gagah, mereka kuat, mereka boleh buat apa saja, ada ujub dalam diri mereka, ada takabur dalam diri mereka. Jadi bila Nabi datang nasihat mereka, mereka kata, siapa Nabi ni nak nasihat saya? Dan itu menjadi asbab kenapa mereka ingkar, iaitu ujub dan takabur. Benda yang sama yang berlaku pada iblis ketika mana tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihi salam. Maknanya kita dapat ta'ammul, kita dapat renung secara tersirat, sifat sombong dan ujub ini boleh membawa kepada kafir, boleh membawa kepada kufur. Itu namanya ta'ammul. Tapi kita ada proses yang ketiga. Bila kita nak berinteraksi dengan Quran, namanya tadhakkur. Inilah yang saya nak kaitkan dengan apa yang kita bacakan, in huwa illa dhikrun lil alamin. Apa makna tadhakkur? Tadhakkur ini maknanya kita menjadikan Al-Quran dan isi kandungannya sebagai kita punya panduan. Apa makna peringatan? Iaitu panduan di dalam hidup. Saya bagi contoh. Kalau kita berjalan di lebuh raya, kita tengah berjalan, kadang-kadang kita nampak tanda peringatan. Peringatan kawasan lembu lalu lintas di sini. Apa tujuan dia? Nak menyuruh kita supaya berhati-hati, nak mengelakkan berlaku suatu kecelakaan, benda bahaya menimpa kita. Kerana tanda isyarat tadi nak memandu kita supaya kita mendapat jalan yang selamat, jalan yang betul, supaya kita selamat sampai ke destinasi kita. Demikian Quran. Quran, dia nak bawa kita supaya kita sampai ke syurga. Dia nak pandu kita supaya kita berada di atas jalan Allah dan kita tidak menyimpang di atas jalan yang lain. Sebab dalam Quran Allah sebut, Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, tapi ada banyak lagi jalan-jalan lain. Jangan kalian ikut jalan-jalan lain, kalian akan tersesat. Jadi Quran menjadi guidance, menjadi manual book yang memandu kita dan sentiasa bagi peringatan pada kita ketika kita lalai, ketika kita alpa, ketika kita terasyik dengan dunia dan kita gairah dengan dunia, dibelenggu dengan nafsu. Quran kita kena jadikan dia sebagai pegangan, panduan, peringatan yang terbaik. Itu makna tazakkur. Tak guna kalau kita baca Quran, tapi hidup kita bila lalai dan sebagainya, kita tak ambil Quran sebagai pemberi nasihat, pemberi peringatan dalam kehidupan kita. Jadi ingat tiga benda ni ya. Bila berinteraksi dengan Quran, tiga benda ni kita kena pakai. Barulah kita dikira telah beramal dengan Quran. Yang pertama adalah tadabbur, yang kedua adalah ta'ammul, yang ketiga adalah tazakkur. Ya, baik. Kita kembali semula pada surah Yusuf alaihi salam. Kemudian kita nak masuk pada ayat yang keseterusnya ya. Iaitu pada ayat yang ke-105. Pada ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sambung semula ya. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Yang bermaksud, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala
yang Allah tunjukkan di langit dan juga di bumi, yang manusia itu selalu berulang-ulang kali menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu di waktu pagi dan di waktu petang. Namun sedang mereka itu juga tetap tidak menghiraukannya dan juga tidak memikirkannya. Baik, pada ayat yang ke-105 ini, Allah SWT menceritakan kepada kita berkenaan dengan golongan orang-orang yang berpaling daripada peringatan. Ya, apakah sebab dan punca manusia itu berpaling daripada peringatan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapakah golongan orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita lihat dekat sini, sebelum tu saya nak mengajak untuk kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita siapakah golongan orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang pertama sekali, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang pertama pada surah Al-Anfal ayat 23. Nanti rujuk masing-masing ya. Surah Al-Anfal ayat 23, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, orang yang berpaling itu adalah orang yang tidak mahu mendengar peringatan. Maknanya orang yang tak suka dengar Quran, orang yang tak suka dengan nasihat, orang yang tidak suka mendengar ilmu, orang yang tidak suka mendengar kata-kata yang baik. Ini adalah orang yang berpaling daripada peringatan. Allah berfirman, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Jika Allah Ta'ala mengetahui kebaikan untuk mereka, perhatikan, Allah Maha mengetahui kita ni boleh jadi baik ke tak baik. Itu ilmu Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, Allah mengetahui jika mereka inginkan kebaikan, la asma'ahum, Allah akan bagi mereka suka dengar benda-benda baik. Tetapi walau asma'ahum, Allah bagi tahu, tapi Allah dah bagi mereka dengar benda-benda yang baik, tapi mereka yang tak suka mendengar. Allahu Akbar. Sebab itu, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan, di sini menunjukkan kepada kita, kalau kita ada sikap macam ni dalam diri kita, bila orang nasihat kita sikit, kita tak suka. Jangan. Bila dengar je benda-benda yang baik, kita tak gemar. Ini tanda kita sudah pun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi orang yang sudah dipalingkan daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ayat sebelum ni cerita tentang peringatan. Jadi orang yang mendapat peringatan adalah orang yang suka mendengar peringatan. Tapi jika orang tu Allah palingkan dia daripada peringatan, dia menjadi orang yang tidak menyukainya. Saya beri ayat yang seterusnya di dalam ayat Quran. Misalan contoh, kalau kita tengok di dalam sekejap ya. Misalan contoh ada dalam ayat Quran yang lain yang Allah Ta'ala sebutkan ya. Ni saya tak jumpa pula. Okey, dalam surah Az-Zumar ayat 45. Perhatikan ya, Allah sebut apa? Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ingat ayat 45 surah Az-Zumar. Tolong hayati ayat ni. Allah sebut apa? Allah sebut, apabila disebutnya nama Allah kepada mereka, isma'azzat qulub, hati mereka tak suka. Tak best lah. Tak sukalah dengar pasal cerita syurga ni. Tak sukalah, boring lah. Isma'azzat qulub, bagi orang-orang yang tak beriman pada hari akhirat. Cerita bab pahala apa semua, tak minat. Wa idza dzukiral ladzina min duni, Allah kata, tapi kalau bawa cerita-cerita lain,
Ikutlah cerita gosip ke cerita apa. Idahum yastabshirun. Wah, seronoknya. Happynya hati. Sukanya. Gembiranya. Ini sangat bahaya. Ya. Ini tanda-tanda kalau cerita tentang kekayaan orang tu, kekayaan orang ni, orang tu pakai barang apa, oh dia cukup minat dengar. Tapi kalau cerita je tentang kisah Nabi Nuh, Allah boringnya Ustaz. Kan? Kita rasa tak ada feeling. Tak minat, tak suka, tak gemar. Ini golongan mu'aridun. Orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kalau kita lihat balik antara golongan yang berpaling ini juga, yang Allah sebut dalam surah Taubah ayat 76. Siapa lagi orang yang berpaling? Iaitu orang yang bakhil. Pertama tadi orang yang tak suka mendengar peringatan. Orang yang bakhil. Allah sebut, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Banyak orang menjadi berpaling daripada kebaikan sebab dia tamak kepada harta dan dia bakhil dengan hartanya. Sebab itu jangan ada sifat tamak, jangan ada sifat bakhil. Tamak dan bakhil menjadi asbab kita berpaling daripada peringatan. Yang seterusnya kalau kita boleh tengok dalam ayat Quran surah Yusuf ini ayat 105, iaitu orang yang tidak suka melakukan muhasabah dan juga tidak suka bertafakkur, juga boleh menjadi golongan orang yang berpaling. Kan tadi kita tengok dalam ayat surah Yusuf 105 ni, Allah sebut kekuasaan Allah itu ada di langit dan di bumi. Setiap hari kita tengok siang dan malam bersilih ganti. Setiap hari kita akan saksikan hujan yang turun. Terutama musim sekarang. Ataupun setiap bulan kita akan tengok hujan turun. Dan kita akan tengok macam-macam lagi daripada penciptaan yang ada di sekeliling kita. Tapi tak ramai manusia yang melakukan dua benda ini. Yang pertama bertafakkur. Allah berfirman, awalam yatafakkaru man fis samawat. Tidakkah orang-orang itu bertafakkur? Sesiapa yang duduk di langit atau yang di bumi. Apakah mereka tidak bertafakkur? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut golongan orang-orang yang ulul albab, yang beruntung, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sentiasa menggunakan akal mereka untuk berfikir. Hebatnya Allah, besarnya kekuasaannya, banyaknya nikmat yang dia bagi pada kita, bersifat kasihnya dia. Semua kita tengok, cari, perhatikan, renungkan. Ya, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Allah kata, apakah mereka tak tengok benda-benda yang ada di sekeliling mereka ini? Siapa yang ciptakan? Macam mana dia terjadi? Siapa yang menguruskannya? Sampai bila dia akan terjadi? Kadang-kala dia tak ada. Elok-elok hujan, tiba-tiba kemarau pula. Apakah ini akan terjadi dengan sendirinya? Mustahil. Pasti setiap sesuatu dia akan terjadi, Allah jadikan dengan asbabnya. Siapa yang telah menyusun asbab-asbab itu. Yang kedua, orang yang akan menjadi berpaling ini bila kita kurang berfikir, kurang bertafakur, suka mengikut membuta tuli, kita akan jadi orang yang berpaling. Sebab tu jangan mengikut secara membuta tuli, yakni kerana jahil dan kerana ta'assub. Tapi kita ikut berlandaskan ilmu, kita ikut berdasarkan kita berfikir, bukan mengikut secara sembrono. Yang keduanya, iaitu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Kita kena muhasabah. Ya? Sebab Allah Ta'ala kata, setiap hari kita boleh tengok peringatan Allah hantar pada kita. Misalnya contoh, dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Abu Ya'la dan juga Tabrani, walaupun sanadnya dhaif, tapi ada peringatan yang juga diambil dalam bab targhib wa tarhib, untuk ambil peringatan. Disebutkan bahawasanya kata para malaikat ketika Nabi SAW bertemu dengan malaikat Israel, dan malaikat Israel mengatakan setiap hari Allah mengirimkan kepada
hamba-hambanya peringatan sebelum Allah kirimkan padanya kematian. Ingat ya, dalam hidup kita ni, sebelum kita mati, pasti kita semua dah terima peringatan. Bohong kalau kita kata kita tak dapat peringatan. Dalam ayat Quran Allah sebut, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah kata apa? Mustahil kami telah memanjangkan umur kamu dan telah memperingatkan kamu bermacam-macam peringatan. Tiba-tiba kamu boleh balik jumpa Allah, kamu kata kamu tak dapat peringatan? Mustahil. Dan peringatan itu datang dalam beberapa bentuk. Yang pertama, Allah datangkan peringatan, disebut dalam hadis itulah. Peringatan yang pertama, sebelum Allah kirimkan kematian, Allah kirimkan tanda-tanda peringatan kematian. Yang pertamanya, iaitu Allah SWT kirimkan uban. Kita tengok balik nanti, tengok rambut kita ada uban ke tak ada uban. Uban juga peringatan yang kita sudah berumur, kita sudah berusia, maknanya kita semakin dekat menghampiri kepada kematian. Peringatan. Sebab ada ulama tafsirkan nadhir kat sini maknanya uban. Kita boleh tengok bagaimana Allah datangkan ujian, musibah. Itulah, hilang itulah, kematian inilah, macam-macam kita boleh tengok. Covid lah dan sebagainya. Itu juga peringatan. Dan Allah juga datangkan peringatan juga, itu juga dalam bentuk apa yang disebutkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan penyakit pada kita. Kita jagalah macam mana pun, penyakit itu tetap mendekati kita. Walaupun kita cuba menjarakkan kita dengan dia, dia tetap mendatangi kita. Paling kurang pun kalau dia tak ada sakit apa-apa pun, penyakit tua pun, tua itu pun sebenarnya penyakit juga. Yang kita nyanyuk, itu pun benda kita tak boleh elak. Tak boleh mendengar, rasa pun dah kurang, tulang pun dah bongkok. Ini penyakit tua nama dia. Kita tak boleh lari. Ini bentuk-bentuk peringatan yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita sebelum bertemu dengan peringatan kematian. Demikian juga termasuklah padanya peringatan-peringatan daripada Nabi yang diutuskan, Rasul yang diutuskan, Quran dan sebagainya. Ya, baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara beberapa perkara lah yang saya dapat kongsikan sifat orang yang berpaling. Banyak lagi sebenarnya, tapi saya nak ringkaskan sebab takut nanti kita tak sempat masuk pada ayat yang berikutnya. Ya, okay, kita kembali semula pada surah Yusuf AS. Saya rasa pengajaran yang 2 itu saja pun sudah cukup banyak untuk kita ambil. Ya. Kemudian kita balik semula pada surah Yusuf AS. Kita lihat dekat sini ayat yang ke-106. Ayat yang ke-106 Allah SWT berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka lihat kebanyakan mereka yang tidak beriman kepada Allah itu, melainkan kerana mereka suka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maknanya Allah suruh orang beriman. Cuba tengok, orang yang tak beriman ini, yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah kerana sikap mereka yang masih belum meninggalkan sekutu-sekutu yang dijadikan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana mereka masih melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ayat yang ke-106. Tadi saya sebut ayat yang pertama, punca kenapa mereka berpaling, siapakah orang yang berpaling? Kita dah ceritakan golongan orang yang berpaling tu siapa dia tadi, dan sebab kenapa mereka berpaling saya dah ceritakan tadi. Disebabkan mereka itu tak suka mendengar, mereka itu tamak, mereka itu bakhil. Ya. Dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala sebut punca kenapa ramai orang tidak beriman, kerana mereka
masih lagi tidak meninggalkan syirik. Di sini menunjukkan pada kita, pertamanya kita perlu faham syirik adalah dosa yang paling besar. Sebab itu dalam hadis Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Hendak tak aku kabarkan pada kalian apakah dosa besar yang paling besar? Maka Nabi sebut al-isyraku billah. Bila kamu menyemutukan Allah SWT. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluh. Siapa yang menyemutukan Allah dengan sesuatu, Allah akan hapuskan segala amal dia. Allah tak terima sesin pun. Sesuatu sedikit sekecil mana pun Allah tak terima. Dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang menyemutukannya, dan Allah akan mengampunkan dosa selain orang yang selain daripada dosa syirik. Ini menunjukkan dosa syirik sangat besar. Dan pada ayat 106 ini menjelaskan kepada kita bahawasanya, kata para ulama tafsir, apakah yang menghalangi seseorang itu daripada beriman? Yang pertama yang menghalangi mereka itu daripada beriman, adalah disebabkan kerana mereka itu masih belum meninggalkan syirik. Ini menunjukkan syirik, selama mana orang itu masih belum tinggalkan unsur-unsur syirik, ataupun perbuatan-perbuatan syirik, ataupun kepercayaan-kepercayaan syirik, selama itulah iman dan hidayah Allah tidak akan masuk di dalam diri dia. Kerana dia dua benda yang berlawanan. Syirik lawannya adalah iman. Tauhid lawannya adalah syirik. Ya? Maka bila benda ini berlawanan, dia tidak akan bertemu dalam satu masa. Di sini juga menunjukkan pada kita, ingatnya, siapa yang ada buat perbuatan syirik, walaupun dia tidak secara perbuatan tapi dengan secara kepercayaan, percaya benda-benda khurafat, percaya benda-benda tahyul, percaya benda-benda yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah SWT, selagi mana ada elemen itu dalam diri kita, dia terhalang kita daripada mendapat petunjuk Allah. Dia menghalangi kita daripada kita ini dapat berbuat amal-amal yang baik. Selagi mana kita tak buang elemen itu, selagi mana kita tak membuangnya, dia akan menjadi penghalang bagi kita. Di sini kita dapat memahami pengajaran yang sangat besar, iaitu dosa antara penghalang yang menghalangi manusia daripada menjadi hamba yang taat, atau menjadi hamba yang mencintai melakukan kebaikan. Dosa menyekat kita untuk berbuat kebaikan. Sebab itu Allah memberi kepada kita dua penawar. Satu penawar kita untuk membersihkan kepercayaan kita. Satu lagi penawar untuk membersihkan yang disebutkan sebagai ada tiga penawar, minta maaf. Satu penawar membersihkan akidah dan keyakinan kita. Satu lagi penawar membersihkan amalan kita. Yang ketiga, penawar yang membersihkan hati kita. Penawar yang pertama namanya adalah tauhid. Bila kita mengesakan Allah, kita semuanya bergantung, meminta, berserah, yakin kepada Allah, hidup kita akan tenang. Dia akan bersihkan kepercayaan dan keyakinan kita, dan dia akan membawa kepada ketenangan. Ya, dia akan buang segala unsur-unsur khurafat, tahyul dan penyekutuan selain daripada Allah SWT. Itu membersihkan keyakinan. Yang kedua, membersihkan perbuatan, yakni taubat. Kenapa kita susah nak buat benda baik? Sebab dosa yang merantai kita. Sebab tu Ibrahim bin Adham, seorang tokoh ulama, wali yang terdahulu, bila orang tanya, anak murid dia, ada seorang lelaki, bukan anak murid lah, seorang lelaki tanya pada dia, kenapa aku susah untuk bangun mengerjakan solat malam? Saya dah cubalah, susah lah. Kenapa susah sangat ya?
Dia kata qayyadta dhunubak. Engkau telah dirantai oleh dosa-dosa kamu. Sebab tu kadang-kadang kita susah nak buat kebaikan, kita susah nak menerima kebaikan, kita susah untuk memahami kebaikan sebab kita banyak memikul dan menyimpan khazanah dosa dalam hidup kita. Allah suruh kita dosa ni kita tinggalkan, kita buang sebelum kita balik jumpa Allah di hari akhirat. Buat clearance stock. Buang semua stok-stok dosa ni. Bukan menyimpan dia menjadi suatu khazanah yang kita kena pikul pada hari akhirat. Itu penawarnya yang kedua. Penawar yang ketiga untuk hati kita yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas, orang yang ikhlas dia tak dendam dengan orang. Orang yang ikhlas dia tak ada hasad dengan orang. Orang yang ikhlas dia tidak ada benci pada orang. Sebab itu dalam ayat Quran, bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada Iblis, wahai Iblis, Iblis kata, aku akan sesatkan semua hamba-hambamu ya Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, ada di kalangan hambaku yang engkau tak mampu sesatkan mereka. Iblis tanya, siapa ya Allah? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Antara hambaku yang kau takkan mampu menyesatkan mereka, hamba-hambaku yang ikhlas. Subhanallah, Iblis tidak takut pada orang yang berilmu. Iblis tidak takut pada orang yang banyak amal. Iblis takut pada orang yang ikhlas. Dia ada ilmu, tapi dia ikhlas dengan ilmu dia. Dia jujur dengan ilmu dia. Dia takut pada Allah dengan ilmu dia. Iblis takut orang berilmu yang ikhlas macam ni. Iblis takut pada orang yang banyak amal yang ikhlas. Iblis tak takut orang yang banyak amal tapi tak ikhlas. Sebab tu ingat, orang yang mendapat 3 penawar antibiotik ini, 3 penawar yang paling utama ini, insya-Allah dia akan menjadi orang yang hidup dalam keredaan Allah dan ia mati dalam keredaan Allah. Sebab itu, minta maaf, pada ayat 106 ni Allah menjelaskan pada kita punca kepada kaum musyrikin tidak lagi beriman, masih lagi enggan mereka untuk menerima ajaran Nabi, beriman pada Rasulullah, walaupun mereka dah tengok mukjizat dan mereka telah menyaksikan pelbagai peringatan dan mendengarnya, sebab mereka telah diikat dengan keyakinan mereka yang masih ingin kekal dengan kesyirikan dan masih lagi ingin berterusan melakukan dosa dan kejahatan. Dan kerana hati mereka memiliki perasaan sombong, angkuh, takabur dan kebencian kepada Nabi SAW. 3 benda ini yang menghalangi mereka untuk beriman. 1, kerana keyakinan mereka yang masih ingin mengatakan selain pada Allah tu juga Tuhan. Masih lagi nak percaya benda-benda syirik. Yang kedua, perbuatan mereka sebab mereka masih lagi nak enjoy buat dosa. Kalau dah beriman nanti tak boleh buat dosa, kena buat benda amal saleh. Yang ketiga, sebab hati mereka masih ada rasa tidak puas hati kepada Rasulullah SAW. Misalnya contoh kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya. Misalnya kalau siapa-siapa boleh rujuk surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ada berfirman di dalam pada ayat yang ke-109. Boleh rujuk ayat 109. Wadda kathirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Sangat-sangat bercita-citanya orang ahli kitab menginginkan orang-orang Islam yang telah beriman supaya jadi kafir balik. Sebab apa dia nak orang Islam jadi kafir balik? Allah kata apa? Kuffaran hasada. Kerana mereka itu nak orang jadi kafir. Sebab mereka pun kafir. Yang kedua, punca dia, hasadan min indi anfusim. Kerana sifat hasad dalam diri mereka. Mereka kalau beriman pun tak ikhlas. Macam orang munafik. Kalau mengucap syahadah pun tak ikhlas. Ada benda, agenda yang mereka nak. Sebab itu, dalam ayat Quran yang lain Allah kata, baghyan. Bukan takat hasad saja, tapi benci yang ada dalam diri mereka, itu yang menjadi penghalangnya.
Jadi saya rasa sekadar itu dahulu kita berhenti pada surah Yusuf ini pada ayat yang ke-100 berapa tadi? Pada ayat yang ke-105, dan insya-Allah nanti pada minggu yang seterusnya kita akan sambung kembali surah Yusuf alaihissalam pada ayat yang kita berhenti di ayat 106. So kita akan sambung pada ayat ke-107 dan sehingga ayat seterusnya. Kita lebih kurang ada lagi 1 2 3 4, lebih kurang ada 5 ayat lagi, insya-Allah kita akan dapat akhirkan surah Yusuf dan kemudian kita akan masuk surah-surah yang lain. Wallahu taala alam bissawab. Sekadar itu sahaja. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pada semua yang menonton, jazakumullahu khaira, boleh share kepada rakan-rakan dalam Facebook masing-masing. Jangan lupa share. Bukan sekadar kita saja dapat mengambil pengajaran daripadanya, kita juga dapat kongsikan pengajaran ini pada orang lain. Manalah tahu dengan kita kongsikan itu, orang itu boleh suka menjadi orang yang mendengar, suka mendengar peringatan dan suka mengambil peringatan, dan insya-Allah kita juga akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada minggu hadapan hari Isnin insya-Allah.